Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis pencemaran terdapat pelbagai punca pencemaran yang melanda negara kita, baik di udara, darat maupun air. Seterusnya, kita akan ceritakan tentang jenis-jenis pencemaran. Terdapat 3 pencemaran. Yang pertama, pencemaran air. Air adalah merupakan macam mana tu? Air merupakan komponen yang utama dalam kehidupan seharian, namun masih ramai lupa akan kepentingan air tersebut. Antara pencemaran yang dilakukan terhadap air ialah pembuangan sisa-sisa toksik, sampah sarap, barang-barang berpejal dan sebagainya ke dalam sungai-sungai yang berdekatan. Apabila pencemaran ini dilakukan terhadap sungai tersebut, airnya akan bertukar warna menjadi warna coklat ataupun merah hati. Selain itu, pencemaran air laut pula seperti kejadian tumpahan minyak oleh kapal dagang. Minyak juga tertumpah akibat kebocoran kapal. Kedua-dua punca yang telah disebut akan mengakibatkan organisma laut terhapus, iaitu mengurangkan habitat laut. Hal ini kerana pencemaran ini menjejaskan terumbu karang dan kesuburan plankton yang boleh mengurangkan pembiakan makanan laut. Selain itu, habitat burung juga akan terancam. Oleh itu, pihak kerajaan seperti pihak penguat kuasa undang-undang perlu memainkan peranan yang penting menangani masalah ini. Sebagai contoh, untuk laluan kapal di Selat Johor sering kali berlaku perlanggaran sehingga menyebabkan kapal tangki minyak tersebut bocor. Laluan lain perlu disediakan juga bagi melicinkan pentadbiran maritim dan juga mengelakkan kejadian sedemikian berulang lagi. Okey, so kita tak nak benda tu berlaku lagi lah. Menurut peraturan pemerintah nombor 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerosakan tanah untuk produk biomasa. Tanah merupakan satu komponen lapisan teratas kerak bumi yang terdiri daripada bahan-bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai kemampuan untuk memanjangkan kehidupan manusia, makhluk hidup dan sebagainya. Pembuangan sampah dan sisa-sisa industri perkilangan menyebabkan bau busuk di sesuatu kawasan tertentu. Okay? So, janganlah jadi macam tu. Okay? Hal ini adalah kerana terdapatnya reaksi kimia yang menghasilkan gas yang tertentu. Penggunaan pestisida juga mematikan tanaman dan juga mikroorganisma yang berguna di dalam tanah. Walhal kesuburan tanah amat bergantung kepada jumlah organisma di dalamnya. Oleh itu, langkah seperti mengurangkan penggunaan bahan sintetik dan pelbagai bahan kimia perlulah dilakukan bagi mengatasi masalah ini. Selain itu, kita haruslah menanamkan sikap merasa jijik terhadap pencemaran yang boleh mengakibatkan rumah kita berbau busuk, kotor serta berasap. Hal ini haruslah diterapkan dalam diri setiap individu bagi sama-sama
membantras pencemaran tanah yang semakin berleluasa itu. Yang semakin berleluasa itu. So itulah dia. So kita pergi ke pencemaran seterusnya, itu pencemaran bunyi pula. Pencemaran bunyi juga dapat diartikan ataupun dimaksudkan sebagai bunyi bising yang keterlaluan sangat dan boleh memekakkan telinga sehingga mengganggu ketenteraman awam. Hal ini berlaku apabila pengeluaran bunyi di tempat-tempat yang tidak sesuai. Sebagai contoh, industri perkilangan besi mengeluarkan bunyi bising di penempatan penduduk. Pencemaran bunyi bising kebiasaannya melebihi 80 desibel. Aktiviti seperti di kawasan pembinaan rumah, bunyi akan dikeluarkan apabila cerucung besi ditanam ke dalam tanah akibat pembinaan tanah yang tinggi. Pencemaran ini juga akan menyebabkan orang awam tidak dapat melakukan sesuatu dan berfikir dengan tenang. Kesannya kepada masyarakat setempat akan wujud pelbagai penyakit gangguan psikologi, menjejaskan produktiviti, hilang imbangan diri, pekak dan kehamilan seseorang. Oleh itu, industri perkilangan haruslah ditempatkan pada jarak yang jauh dalam kawasan penginapan masyarakat agar mereka dapat mengelakkan gangguan tersebut. Selain itu, majikan industri perkilangan haruslah peka terhadap kebajikan masyarakat yang perlu diambil kira sebelum beroperasi. Pencemaran so itu saja. Sebenarnya ada lagi, iaitu pencemaran radiasi, pencemaran udara ke apa lagi, saya tak ingat. Ada lagi, banyak lagi. So stay tune sajalah. Dan itu saja untuk video kali ini. Ada lagi tajuk kecil untuk jenis pencemaran ini. InsyaAllah saya akan buat part 2 kot. Sampai sini saja. Assalamualaikum.